Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anwar Ibrahim mencabar Perikatan Nasional untuk bentang usul undi tidak percaya di Parlimen. Perikatan Nasional tidak berhasrat ataupun tidak ada rancangan untuk nak membentang usul undi tidak percaya terhadap Anwar. Tapi Anwar beri gambaran yang ada konspirasi, ada rancangan untuk undi tidak percaya dibentang di Parlimen untuk menjatuhkan kerajaan mereka dan menjatuhkan Anwar Ibrahim. Dan Anwar telah menghasut Duli Yang Maha Mulia Sultan dan juga Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mengeluarkan kenyataan yang memberi gambaran yang Raja-Raja Melayu ni menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri dan Raja-Raja Melayu ni menentang usaha untuk menjatuhkan kerajaan atau menjatuhkan Anwar melalui satu undi tidak percaya. Ini taktik Anwar dari dulu. Dan ini boleh kita anggap sebagai satu drama di mana Anwar nak beri gambaran bahawasanya kerajaan yang ada, kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional di dalam satu keadaan bahaya. They are in danger. In danger of a coup. Bermaknanya pembangkang dan mereka yang menyokong pembangkang, yang di dalam kerajaan yang menyokong pembangkang, nak tengok kerajaan ni jatuh, nak tengok Anwar ni disingkir atau diguling sebagai Perdana Menteri. Taktik yang sama diguna oleh Adolf Hitler tahun 30-an dulu di Germany. Adolf Hitler memberi gambaran yang ada usaha nak menjatuhkan kerajaan Jerman. Ada usaha dari musuh Germany untuk nak musnahkan Germany, dan ini dibiayai ataupun difinance oleh Yahudi. Sebab itu semasa itu sentimen anti-Yahudi tinggi. Sebab Yahudi dituduh di belakang usaha nak menjatuhkan Germany, dan kewangan ataupun financing untuk usaha nak menjatuhkan Germany ni datang dari Yahudi. That's when this anti-Jew punya sentiment tinggi. So, dengan Hitler memberi gambaran yang ada usaha nak memusnahkan Germany, nak menjatuhkan Germany, maka rakyat Germany bersatu. Mereka semua menyokong parti Adolf Hitler. Anwar buat benda yang sama. Anwar nak beri gambaran yang ada bahaya. Kerajaan di dalam bahaya. Pakatan Harapan Barisan Nasional menghadapi bahaya. Bahaya ada usaha nak menjatuhkan kerajaan. Jadi orang semua akan bersatu di belakang Anwar. Same lah. Adolf Hitler pun taktik yang sama dululah. So this is dipanggil siege mentality. Apabila kita beri gambaran we are under siege, we are in danger, orang akan bersatu. Dan ini satu cara Anwar guna untuk nak mengatasi masalah dalaman. Sekarang ni Pakatan Harapan ada krisis dalaman. Di dalam UMNO ada krisis, di dalam PKR ada krisis, di dalam DAP ada krisis. Dan di antara beberapa parti, DAP, Amanah, PKR, UMNO, walaupun mereka claim yang mereka ni kerajaan perpaduan, yang sebenar bukan kerajaan perpaduan, hanya kerajaan gabungan, tapi boleh dianggap sebagai kerajaan kemunafikan. Kerajaan kemunafikan ni datang dari perkataan munafik, iaitu kerajaan yang cakap lain buat lain. Mereka cakap ini tapi mereka buat sebaliknya. So ini dipanggil munafik. Jadi kerajaan yang ada ni, kerajaan gabungan, bukan kerajaan perpaduan, sebab tidak ada perpaduan di dalam di antara beberapa parti atau di dalaman parti juga. Dalam UMNO tu berpecah tu 2, 3, 4 grup dalam UMNO tu.
So it's more kerajaan kemunafikan. Dia orang cakap benda lain, dia buat benda lain. And masalah sekarang ni, dia orang ada internal crisis di antara parti dan di dalam parti also. So untuk nak menyatukan mereka semua, untuk nak stop mereka bergaduh, jadi janganlah dis kerajaan gabungan atau kononnya kerajaan perpaduan ni bergaduh sama sendiri. Anwar bangkitkan cerita bahawasanya ada usaha nak menjatuhkan kerajaan. Jadi harapan Anwar, mereka akan stop bergaduh. They stop fighting among each other and they unite. Bila ada serangan dari luar tu, orang akan stop bergaduh. This internal crisis, pergaduhan dalaman akan berhenti dan dia orang akan bersatu kerana takut serangan dari musuh mereka atau serangan dari luar akan menyebabkan kerajaan ini jatuh. This is called self-preservation. When you are in danger, you will make friends even with your enemy. Konsep dia, an enemy of my enemy is my friend. So, musuh pun berkawan kalau sekiranya dia rasa dia di dalam bahaya. Kalau dia rasa dia selamat, mungkin dia akan bergaduh sama sendiri. Macam Taliban dulu di Afghanistan. Mereka berperang sama sendiri, tapi bila menghadapi musuh luar, mereka bersatu. Mereka bersatu lawan Rusia, mereka bersatu lawan Amerika bila ada kuasa besar ni mengacau Afghanistan. Dia puak-puak Afghanistan ni, puak-puak Taliban ni di dalam Afghanistan, mereka bersatu. Tapi apabila mereka menang dan musuh mereka sudah lari, mereka bergaduh balik. So there's a problem lah. This unity ni, persahabatan ni is temporary. Temporary sementara ada bahaya dari luar. So Anwar is creating this bahaya dari luar syndrome supaya DAP tak bergaduh dengan PKR, PKR tak bergaduh dengan Amanah, UMNO tak bergaduh. So maknanya aman damai. Aman damai kerana semua rasa terdesak, rasa desperate dan kita perlu bersatu walaupun mungkin saya benci awak, awak benci saya, tapi demi untuk our mutual interest, demi untuk keselamatan kita, kita terpaksa bersatu dan kalau kita menang besok, kita gaduh balik lah. Itu tak apalah, tapi biar kita selamat dulu dari serangan musuh. So this story yang di mana Sultan Agong pun sudah masuk campur, sudah terlibat, tapi sepatutnya raja-raja Melayu ni jangan terlibat dalam politik. Kalau nak ikut perlembagaan, haram dia orang ni terlibat dalam politik. Tapi dia orang sudah terlibat dengan mengeluarkan kenyataan, menunjukkan sokongan terhadap Perdana Menteri, sokongan terhadap kerajaan dan memberi warning mereka tak mau kacau bilau di dalam Malaysia, leave the government alone, don't disturb. So nampak memberi gambaran yang bukan saja rakyat, raja-raja Melayu pun sokong Anwar. Raja-raja Melayu pun sokong Pakatan Harapan. Sampai Seri Paduka Baginda sendiri keluarkan kenyataan. Ini menggambarkan, memberi gambaran yang they have very strong support. So, sementara tu, orang fokus atas serangan luar. Orang tak lagi lah kisah pasal krisis dalaman, internal trouble, apa semua. So, they refocus the issue kepada external attack so that the internal issue akan tenggelam. That's Anwar punya taktik lah. Nak refocus the issue kepada external and no longer tentang internal. Dan satu lagi juga sebab Anwar cabar Perikatan untuk bentang usul undi tidak percaya. Dia tahu Perikatan tidak akan bentang usul undi tidak percaya. Jadi apabila tidak berlaku usul undi tidak percaya, Anwar boleh claim dia menang. Saya cabar. Dia orang tak berani. Sebab they don't have the numbers. I have the numbers. Saya mempunyai 2/3 majoriti dalam parlimen. Dan diorang ni
Apabila dia orang nampak dia orang tak boleh menang, maka dia cancel rancangan. Dia batalkan rancangan untuk nak bentang usul undi tidak percaya. Sebab dia tahu dia tidak ada sokongan. They don't have enough numbers. So bermaknanya dengan perikatan tidak membentang usul undi tidak percaya, itu sudah bukti yang saya menang. Saya menang, saya dapat majoriti sokongan 2/3 atau saya dapat sokongan majoriti di dalam parlimen. Bukti dia kerana mereka tak berani nak bentang usul undi tidak percaya. Kalau dia orang ada majoriti, dah lama dah dia orang bentang usul tu. So dengan dia orang tidak berani membentang usul, itu bermakna saya menang. Itu bermakna saya ada majoriti. So dia cabar sebab dia tahu perikatan tidak akan bentang usul undi tidak percaya. Kalau dia rasa kemungkinan perikatan akan bentang usul, dia tidak cabar. Tapi bila dia tahu usul tu tidak akan dibentang, dia cabarlah. Kalau kau berani, kau buatlah. Kalau kau berani, keluarlah. Kalau kau nak bertumbuk dengan aku, marilah. Bila tak keluar tu, mana tengok dia takut. Aku menang. Dia tak berani. That is cara Anwar nak claim yang dia menang kerana perikatan dia cabar, tapi perikatan tidak berani buat. Saya pun boleh tu. Saya kata Anwar ni munafik. Anwar ni bohong. Saya cabar Anwar untuk datang ke England untuk berdebat dengan saya. Saya tahulah Anwar tak akan nak terbang mari England debat dengan saya. Bila Anwar tak datang ke England berdebat dengan saya boleh kata, tengok Anwar takut. Anwar tak berani. Dia tahu kalau dia debat dengan saya, dia kalah. Sebab saya banyak isu ni, saya boleh bangkitkan. Saya boleh bangkitkan isu ini, isu itu. Dan Anwar tak boleh jawab. Kalau saya bangkitkan isu ni, Anwar kalah. Anwar tak boleh jawab. Pasal tu dia tak berani terima cabaran saya untuk datang ke England untuk debat. Saya pun boleh buat macam tu. Saya claim saya menang. Saya menang kerana Anwar tidak hadir, tidak datang ke England untuk berdebat dengan saya. Itu bukti yang saya menang. Kalau dia boleh menang, dia datang. Tapi dia tahu dia kalah. Pasal tu dia tak datang. Jadi itu tanda, itu bukti yang saya menang debat dengan Anwar. Saya pun boleh buat macam tu. Bila saya tahu dia tidak akan terima cabaran saya atau jemputan saya untuk debat, saya cabar dia untuk berdebat. Dan saya claim lepas tu saya menang kerana Anwar takut nak terima cabaran saya. So Anwar ni dia cabar perikatan untuk nak beri gambaran yang dia menang. Itu saja. Dan Anwar ni dia juga nak biar orang kok kecoh. Kecoh duk cerita tentang langkah ataupun konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan, menjatuhkan dia. So orang akan lebih terfokus, lebih berfokus kepada isu serangan kepada kerajaan, serangan Perikatan Nasional terhadap Pakatan Nasional dan Barisan Nasional, dan isu dalaman yang dia orang duk bergaduh sama-sama sendiri ni. UMNO bergaduh dengan UMNO, PKR bergaduh dengan PKR, DAP bergaduh dengan DAP. Amanah tu tak tahulah bergaduh dengan siapa. Lepas tu tak cukup bergaduh sama-sama sendiri, bergaduh di antara parti. UMNO tak puas hati dengan Amanah, DAP tak puas hati dengan PKR, PKR tak puas hati dengan UMNO. Jadi dia orang ni duduk bergaduh sama-sama sendiri tentang isu pengampunan untuk Najib, tentang isu ni Ahmad Zahid Hamidi, banyak kes rasuah tak selesai, masih bicara, tapi dia lantik jadi Timbalan Perdana Menteri. Ini macam kes suruh kambing jaga sirih. Lepas tu kita duduk bising, sirih kita hilang dah. Kita suruh kambing jaga sirih, habislah sirih tu. So ini semua orang tak puas hati. Bukan saja tak puas hati sama-sama ahli parti atau sama-sama pemimpin parti,
Tapi pengundi pun tak puas hati. Mereka rasa yang Pakatan Harapan ni telah tikam belakang pengundi. They have betrayed the voters. Dulu dan even UMNO, Zaid Hamidi, no Anwar, no DAP, no Bersatu, no Kepala Bapa. Akhirnya, lepas pilihan raya, dia pergi berlutut kepada Pakatan. Menjadi sekarang ni UMNO menjadi hamba kepada DAP dan PKR. UMNO sudah tidak ada maruah, no more dignity. Dan ramai veteran UMNO, ahli UMNO yang menyokong UMNO semenjak merdeka, hari ini mereka malu. Mereka duka cita sangat-sangat. Dia kata dah Melayu ni dah tak ada nilai. They got no values anymore. Melayu ni rela menjadi hamba di negara sendiri sekarang ni. Sama-sama Melayu bergaduh. Anwar nak bunuh Kelantan, nak bunuh Terengganu, nak bunuh Kedah. Tempat di mana orang Melayu majoriti. Terengganu, Kelantan tu 97% orang Melayu. 97% orang Melayu di Terengganu, Kelantan. Tapi Anwar cuba bunuh Terengganu dan Kelantan. Dan dia ambil duit dari Terengganu, duit dari Kelantan, iaitu duit minyak, royalty minyak. Dia rampas royalty minyak dari Terengganu, Kelantan, dia beri ke Pulau Pinang. Pulau Pinang tu negeri majoriti Cina. Dia rela ambil duit dari negeri majoriti Melayu. Dia nak bagi negeri majoriti Melayu tu rakyat papa ke dana, biar rakyat Terengganu Kelantan menderita. Dia ambil duit Terengganu Kelantan, dia pindah kepada negeri macam Perak lah, macam Pulau Pinang lah, di mana majoriti orang Melayu, orang Cina. Jadi orang Melayu pun sekarang sudah lihat Anwar ni macam musuh Melayu. Anwar ni rela tengok Melayu mati dan rela dia membantu negeri di mana Melayu tidak ada majoriti dengan macam-macam projek mewah, projek sia-sia, projek di mana orang DAP sendiri pun kutuk. So orang dok kata ni Anwar ni apa benda dah sekarang. Jadi Anwar nak alih fokus dari kegagalan dia, dari perbuatan dia yang boleh dianggap sebagai satu treacherous act atau satu tindakan menderhaka kepada orang Melayu. Jadi dia timbulkan isu ni, perikatan nak jatuhkan kerajaan. Jadi orang dok sibuk hari ni, 2-3 hari ni, orang dok sibuk undi tidak percaya yang dirancang oleh perikatan dan usaha nak menjatuhkan kerajaan. Sampai sultan-sultan, sampai agung pun terpaksa bersuara. Itu weapon of distraction yang diguna oleh Anwar. Bila you ada, you nak cover kegagalan you, dan you nak cover maknanya orang tidak puas hati dengan macam-macam, bukan saja isu EPF, macam-macam isu lain pun orang tak puas hati, dia timbulkan fake news lah. Berita palsu tentang usaha nak menjatuhkan kerajaan, menjatuhkan dia, dan tentang rancangan undi tidak percaya, which is all nonsense, all fake news. Cuma nak rakyat ni alih perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera.